Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami rida Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz mengurusi majlis, Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita berada dalam masjid rumah Allah, dan kita masih lagi berada di bumi, di dunia, tempat singgah dan tempat lalu. Sampai satu masa kita akan berhenti untuk satu tempoh masa yang sangat panjang, yang tidak dapat dijangkaui oleh kemampuan akal kita. Selepas dunia, kita ke barzakh. Selepas barzakh yang mencabar, alam yang selepasnya lebih mencabar, iaitulah mahsyar. Kata para ulama, di mahsyar tempoh paling singkat, paling pendek, saya dan kita semua akan berdiri di mahsyar selama 50,000 tahun. Paling sikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian manusia hanya ada dua pilihan, tidak ada yang ketiga. Dua sahaja. Negara yang pertama, pilihan yang pertama, dia akan menjadi warga negara syurga selama-lamanya. Pilihan yang terakhir ialah dia menjadi wal'iyadzubillah warga negara neraka selama-lamanya. Bolehkah nak mohon dengan Allah, ya Allah, nak duduk yang ketiga, pilihan yang ketiga? Maka jawapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah, ketika itu saya dan kita semua, termasuk semua umat manusia yang pernah hidup di atas muka bumi Allah ini, ada dua pilihan saja. Sama ada kamu ahli syurga ataupun kamu ahli neraka, wal'iyadzubillah. Malam ni tajuk syurga. Nabi sebut, apabila kamu memohon kepada Allah, mohon ni bila tuan-tuan mohon? Selepas jumpa dengan mungkar nakir boleh mohon? Tak boleh mohon. Tidak ada lagi permohonan. Selepas melihat arasy Allah di padang mahsyar boleh memohon? Tak boleh mohon.
Tidak ada permohonan. Apabila Nabi sebut permohonan, ia bermaksud kehidupan kita malam ini, sekarang ini, ketika tuan-tuan berada di dalam rumah Allah, sedang melihat saya bercakap, di sinilah akan ditimbang atau ditolak, diterima ataupun dibuang amalan dan permohonan kita. Sini Nabi kata, kalau minta dengan Allah, minta Al-Firdaus, kerana yang bernama Firdaus itu ialah satu syurga yang seperti kubah bentuknya, dan dia adalah syurga yang paling tinggi. Di atasnya ialah Arsyur Rahman. Di atas Firdaus tak ada makhluk kecuali satu, iaitu Arsyur Rahman, Arsh. Maka Firdaus ialah syurga para nabi dan rasul. Satu orang sahabat tiba-tiba sedih. Sahabat ni, muka dia sedih, menangis. Kehidupan macam kita biasa, ada anak, ada isteri, ada pekerjaan. Maka Nabi berjumpa, Nabi tanya, mali araka mahzuna, kenapa nampak sedih? Dia tunduk, dia kata, ya Rasulullah, hari ini saya masih boleh melihat dan memberi salam kepada Rasulullah. Hari ini saya masih boleh hidup dan tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari nanti, ketika mana para nabi dan rasul pergi ke syurga Firdaus, maka kami akan kekal di syurga yang bawah. Tidak lagi boleh untuk aku melihat, tinggal dan menatap wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Sedih sahabat sehingga diketahui Rasulullah. Gusar dan risau sahabat. Termenung sahabat, mengalirkan air mata, sebab fikir satu hari nanti tak boleh dah duduk dengan Nabi. Sebab syurga, kalau beza satu tingkat, kita duduk tingkat 80, kawan kita duduk tingkat 81. Nabi sebut, ketika kamu berada di satu tingkat, melihat tingkatan syurga yang di atas kamu, seolah-olah kamu berada di bumi dan kamu sedang melihat satu gugusan bintang yang jauh di ufuk timur sana. Satu tingkat. Seolah-olahnya kamu berada di atas muka bumi dan kamu melihat kumpulan gugusan bintang yang jauh di ufuk timur ataupun barat, kata Nabi. Itu tingkat 2. Itu tingkat yang seterusnya. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kami ada di bawah, dah tak boleh duduk dengan Nabi. Nabi diam, tak jawab. Nabi pun balik, dan kemudian datang Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril pun datang, lalu Jibril pun turunkan satu ayat Quran kerana meraihkan perasaan sahabat yang sedih ni. Jibril turun satu ayat Quran, raih perasaan sahabat tadi, permintaan sahabat tadi. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Sesiapa yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul, sepanjang kehidupannya mentaati Allah dan Rasul, sepanjang hidupnya sampai mati ikut arahan Allah dan Rasul, Allah Ta'ala buat turun ayat, aku akan himpunkan mereka. Orang biasa ni, manusia biasa, tetapi mencintai Allah dan Rasul. Dia manusia biasa, tetapi mengasihi Allah dan Rasul.
dia manusia biasa, tetapi mengikuti arahan Allah dan Rasul, aku, kata Allah, akan himpunkan dia bersama-sama dengan ma'alladzina an'amallahu alaihim, sama-sama dengan satu kumpulan minan nabiyyin, di kalangan para nabi setempat, as-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh setempat, satu taman syurga. Tuan nak mudah faham, tiap-tiap bandar besar dalam negeri-negeri ni selalunya dia ada kawasan orang kaya. Selalunya Golf Resort lah, lain tu banyak kan. Kuala Terengganu Golf Resort ke ada tak? Ada. Sungai Petani Golf Resort, Alustar Golf Resort, tempat-tempat ni ada berapa ribu biji rumah dalam tu tuan. Tak sampai 100 pun, tapi semua istana, semua bangdu besar. Bolehkah semua orang masuk dalam tu? Tak boleh, yang ada duit banyak je. Samalah dalam syurga, samalah dalam syurga. Yang paling banyak diredai oleh Allah, yang paling banyak membawa bekal ibadah, yang paling banyak ikhlas kerana Allah, mereka ni boleh masuk dalam satu perumahan raja-raja yang VVIP, iaitu namanya Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Di padang mahsyar semua orang ditimbang, termasuk Nabi dan Rasul. Rasul ulul azmi ditimbang ke Ustaz? Ya. Dipanggil Rasul ulul azmi seorang demi seorang. Bahkan Nabi sebut ulul azmi pertama yang akan dipanggil di mahsyar namanya Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi ada 124,000. Lelaki terbaik dunia ada 124,000 orang. Terbaik, paling tinggi amal ibadat, keikhlasan semua. Kemudian Allah pilih 313. Kesemuanya Rasul 313. 313 Allah pilih 25, letak nama mereka dalam Quran. Tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan akan jumpa 25 orang Rasul. Yang ni yang paling hebat. Daripada 25 ini ada 5 rukun para Rasul, iaitu ulul azmi. Ranking kelima Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun. Zaman tu sehari 3 jam kot Ustaz. Tu yang 900 tahun. Sama macam hari ni. Zaman Nabi Nuh sehari juga 24 jam. Sama. Umur beliau 950 tahun. Dia ulul azmi kerana hebat berdakwah siang dan malam. Bukan 8 jam kita masuk kerja 8 jam. Itu pun tak termasuk tidur, keluar sarapan pagi, makan tengah hari, pergi tandas setengah jam, bancuh air lagi. Banyak Nabi Nuh sebut dalam Quran lailan wa nahara. Da'autu qaumi, siang dan malam. Aku berdakwah siang sampai malam. 900 tahun. Yang masuk Islam tak lebih 100 orang. Allahu Akbar. Sabarnya. Allah panggil Nabi Nuh alaihissalam, buka buku amalan kamu. Ditimbang Nabi Nuh. Wala nas'alannal mursalin. Para rasul pun kami akan soal. Maksudnya Ustaz, Nabi Musa disoal? Ya. Nabi Isa disoal. Subhanallah. Tiba-tiba, ni semua orang tahu. Yang ni semua orang tahu, saya pernah sebut di sini, saya nak sebut cara laju. Tiba-tiba di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke hadapan.
Selesai para rasul ni ditimbang, dipanggil umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, nahnu sabiqunal awwalun. Di mahsyar kita didahulukan oleh Allah. Kerana siapa? Kerana kasih Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mendabik dada di mahsyar ialah mereka yang paling dikenali oleh Rasulullah dan yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Siapa yang paling Nabi kenal, yang ni yang paling mulia di mahsyar. Maka kata Rasulullah, umat aku dipanggil ke hadapan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, sebelum ditimbang amalan pertama umat Nabi Muhammad, lalu Allah arahkan asingkan 70,000 orang di kalangan umat Muhammad. Mereka masuk syurga tanpa hisab, tak buka buku. Subhanallah. Tidak ditimbang bermaksud satu hari pun tidak dinilai amalan dia. Allah Ta'ala tak perlu tengok. Allah Ta'ala kata terus masuk syurga, terus masuk syurga. Subhanallah. Tuan-tuan tak minta setiap hari? Bukankah itu permintaan tertinggi? Kurniakanlah kami ya Allah redha syurga Firdaus tanpa hisab dan azab. Berdoa, sebut di mulut. Berapa ustaz? Sekerap yang kamu mampu, setakat yang diizinkan oleh Allah. Ada orang tuan-tuan 1 jam sekali Allah gerakkan bibir dan hati dia untuk menyebutkan doa tu. 1 jam sekali. Siapa yang gerakkan hati dan mulut dia? Allah. Sebab Allah kasih kepada dia, Allah sedang memilih dia untuk menjadi ahli syurga. Maka mulut dan hati dia tak pernah lupa. Allahumma inni as'aluka al-firdaus duna hisabin wala azab. Kemudian masuk syurga. Ahli syurga lah ni, cerita syurga ni. Kumpulan yang kedua ahli syurga ialah apabila dia dipanggil, ditimbang. Buka buku amalan, lalu dihamparkan di hadapan dia. Manusia di dunia suka untuk menafikan kesalahan dan dosa yang dia buat di hadapan orang. Walaupun dah terbukti salah, kita panggil dia, tanya buat yang ni, tak buat. Padahal dia buat. Kerana sebab itulah Allah merakam perbuatan kamu, supaya nanti bila panggil di mahsyar, dia tetap nafi. Kemudian bila dia tengok, habis. Baca, dia lihat Allah Ta'ala tayang, ni tak boleh kata apa. Dia mula mengaku, sampailah kesalahan dia yang terakhir. Orang yang baik ditimbang dengan laju. Orang yang baik, orang soleh, ditimbang satu persatu, hari demi hari, jam demi jam, minit demi minit yang dilakukan oleh dia. Subhanallah. Setiap minit. Tapi disebabkan dia orang soleh, tak banyak dosa dia dengan Allah, tak banyak dosa dia dengan manusia, tak banyak dosa dia dengan makhluk lain, maka laju. Orang Cina kata cincai. Cincai Cina kah? Hah? Tak tahulah. Di Kedah kalau kita pergi kedai kan, nak minta kurang, dia kata cincai lah. Cincai tu dia bagi kurang lah. Orang soleh ni dimudahkan oleh Allah. Habis timbang, amalan baiknya lebih banyak, lalu diberikan kembali buku amalannya ataupun keputusan penuh. Keputusan penuh untuk dia tengok ahli apa dia. Maka kalau dia ahli syurga, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan apabila dia adalah di kalangan ahli syurga, maka tangan kanannya akan menyambut buku ataupun keputusan tersebut. Keputusan. Tuan-tuan yang pernah dapat keputusan, macam mana perasaan hari pertama dapat keputusan? Allahu Akbar. Di sebelah kanan saya kosong. Sini. Boleh mari sini. Duduk di luar dah tu. Mari sini. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh gerak ke sini. Ke kanan ni kosong. Sini pun boleh. Ada 100 orang boleh duduk. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma hdi qalbi ya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tangan kanan terangkat sendiri. Waktu tu tak boleh buat pilihan. Bukan kita kata, angkat tangan kanan lah Ustaz. Kata para ulama, tangan kanan itu diangkat berdasarkan siapa kamu selepas itu. Kalau kamu ahli syurga, tangan kanan kamu akan angkat dan mengambil keputusan itu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata Allah di dalam Al-Quran, dia pun berlari mendapatkan ahli keluarganya. Analogi mudah, metafora mudah. Tuan-tuan, analogi mudah. Kita kumpul duit nak pergi umrah dengan satu keluarga. Sampai 1 tahun cukup duit 5 orang pergi umrah. Kita, isteri, anak-anak 3 orang. Ataupun 4 orang lah. 4 orang. Bila pergi umrah dengan anak-anak ni, nak duduk sekali. Siapa yang pernah pergi umrah dengan keluarga, dia tahulah perasaan. Bukan sahaja di Mekah dan Madinah, nak duduk hotel tu satu bilik, nak duduk sekali, nak pergi tawaf sekali, buat umrah sekali. Kalau boleh atas kapal terbang pun nak duduk satu line. Kalau dapat jauh tak puas hati, rasa tak seronok. Anak-anak duduk belakang pula. Anak duduk 5 baris ke belakang, padahal masih lagi satu helikopter pula. Satu lagi kapal terbang. Tapi isteri duduk di depan, anak 2 orang duduk di belakang, dia duduk di tengah. Seronok tak? Tak seronok. Sampai di Mekah, sampai di hotel, pihak travel tu kata, Pak cik tingkat 6, isteri Pak cik tingkat 10. Tuan-tuan nak kata apa dekat travel tu? Pak cik tingkat 6, isteri Pak cik tingkat 10, anak Pak cik hotel lain sebelah. Ni bukan saya buat contoh. Yang ni saya buat ni analogi, ini bukan contoh. Benda yang betul berlaku. Satu keluarga pergi sekali 4 orang, tiba-tiba dia asingkan, mengamuk Pak cik tu, marah dia. Sebab apa? Sebab 6 hari nak duduk di kota Mekah, nak buat amal ibadah, nak keluar sekali, nak makan sekali, nak baca Quran sekali, nak tawaf sekali. Rasa tak bernilai 6 hari, rasa rugi 6 hari duduk di Mekah, tempat yang seronok, ibadah kepada Allah, nak ingat Allah, nak kembali kepada Allah, nak mohon kepada Allah. Tiba-tiba ahli keluarga duduk jauh, rasa tak seronok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau 6 hari pun dah rasa tak seronok, apa perasaan tuan-tuan kalau duduk di dalam syurga, tiba-tiba anak 3 orang sedang dibakar di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Tuan-tuan boleh seronokkah duduk di dalam syurga kalau tuan-tuan seorang saja yang datang rumah Allah untuk solat, sedangkan anak sampai hari ini tak semayang, anak sampai hari ini tak menutup aurat, anak sampai hari ini tidak taat kepada Allah dan Rasul. Nanti dia duduk asing. Seronokkah? Tak seronok. Tuan-tuan takkan rasa nikmat syurga sedikit pun. Tak seronok duduk dalam syurga. Lebih-lebih lagi ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka. Banyak ni Sultan Syurga ni duduk mukaddimah ni. Saya sekejap ya, saya risau. Subhanallah. Ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka.
Tuan-tuan, orang pertama yang kita ingat bila kita masuk syurga siapa tuan? Siapa? Kita malam ni dalam masjid ni, dalam masjid ni ayah ke, atuk ke, anak ke, ibu ke, kakak ke, adik ke. Bila kita masuk dalam syurga, manusia pertama, kedua dan ketiga yang terus kita fikir siapa? Kita fikirkan ayah dan ibu kita. Yang kedua, isteri dan anak-anak kita, ahli keluarga kita. Mencari-cari kita di dalam syurga, yang tu yang akan berlaku. Memang itu yang akan berlaku. Memang itu yang akan berlaku. Kerana kehidupan syurga adalah seperti mana perasaan dan kehidupan tuan-tuan malam ni. Dari segi apa? Bukan semua segi. Dari segi kalau tuan-tuan minum, air tu boleh mengalir masuk di sini dan tuan-tuan rasa kesedapan air tu. Macam tu, sama. Dari segi tuan-tuan melihat pada malam ni, melihat dalam syurga juga tuan-tuan akan melihat dan bernafas. Sama. Maka bila masuk syurga, kelam kabut kita hari pertama, kelam kabut kita mencari ahli keluarga kita. Apa makna nikmat syurga kalau ibu kita dalam neraka, ayah kita dalam neraka sedang disiksa oleh para malaikat? Apa makna syurga? Apa makna syurga? Tergamakkah kita suap satu suapan nasi yang sedap di dalam syurga? Mak kita sedang dibakar. Kita tak suap tuan-tuan, kita akan termenung duduk. Maka dengan sebab itu Allah sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu, wa ahlikum dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kalau kamu salat, kamu mesti kerah seluruh ahli keluarga kamu untuk salat. Kalau kamu datang belajar ilmu agama, kamu mesti kerah seluruh ahli keluarga kamu untuk datang belajar ilmu agama. Mesti. Kalau tidak, duduk dalam syurga pun duduk. Tuan-tuan, kita melihat dengan mata kita. Anak kita dipotong lidahnya oleh para malaikat. Tengok depan mata kita. Lepas tu balik nak seronok, balik syurga nak seronok, takkan dapat nikmat keseronokan itu. Habis ditimbang semua amalan anak Adam di atas padang mahsyar. Sebelum tu Allah Ta'ala panggil Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam. Nabi Adam tinggi 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Kita ustaz, kita waktu tu tinggi malam ni lah. Segemuk malam ini, sehitam malam ini, seputih warna malam ini, sependek malam ini, dan setinggi malam ini. Sama. Kalau giginya kurang 4, di mahsyar giginya kurang 4. Ini saya berani sebut kerana ada dalil yang begitu banyak. Nabi Adam 60 hasta kerana ketika dia wafat memang dia 60 hasta. Ya Adam, kata Allah, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, keluarkan ahli neraka di kalangan anak cucu cicit kamu. Kita semua anak cucu cicit Nabi Adam. Bukan kita malam ni tuan-tuan, seluruh manusia. Semua adik-beradik. Sebab tu slipper dia, slipper kita. Itu yang pakai slipper orang tu. Wahai Adam, keluarkan ahli neraka di kalangan anak cucu cicit kamu. Nabi Adam tanya, ya Allah, di kalangan anak cucu cicit aku ni berapa orang yang ahli neraka? Lalu jawab Allah, min kulli alfin, daripada setiap 1990 900
orang ahli neraka, dan hanya 10 sahaja ahli syurga, ataupun seorang saja ahli syurga daripada 1000 orang. 1000 seorang saja di syurga. Subhanallah. Ni malam ni kalau ni berapa? 1000 lebih. Tuan-tuan, malam ni 1000 seorang Selamatkah? Sahabat Nabi pun bertanya, "Ya Rasulullah, fa ayyuna dzalikal wahid?" Siapa di kalangan kami yang akan dipilih oleh Allah untuk seorang itu, ya Rasulullah? Ni 1000 ni malam ni, seorang Tenang lagi kita. Hari ni Quran satu muka pun tak ada, sedekah RM10 pun tak ada, duha 2 rakaat pun tiada. Masih tenang, masih yakin dan merasa selamat, dia mesti ahli syurga. Nabi 1000 seorang. Tenang kita, subhanallah. Sahabat pun risau. Setelah diasingkan, ditimbang, habis timbang, tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu makhluk. Nama makhluk itu, ni habis timbang. Setelah selesai ditimbang, seluruh manusia dan jin, ingat bukan manusia sahaja, seluruh manusia dan jin. Berapa banyak tuan-tuan? Kalau hari ni kita manusia saja pun 8 bilion, 7 bilion, tak ingat dah saya, 7 bilion lebih kurang manusia. Jin 7 bilion kalau berdiri di hadapan mizan, tempat timbang, berdiri di hadapan mizan 60 tahun je darah. Tak payah 60 tahun, 7 bilion hari ni berdiri di depan mizan setahun untuk timbang setahun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 7 bilion berdiri di hadapan mizan kerana dipanggil seorang demi seorang, bukan timbang 1000 tuan-tuan, seorang-seorang. Darat tuan-tuan, darat setahun cukup, tak payah 60 tahun, darat setahun. Berapa lama tuan-tuan kena berdiri? Habis kepada yang paling akhir, Allah memanggil seorang makhluk. Dia bukan jin, dia bukan manusia, dia bukan malaikah, dia bukan binatang, dan dia bukan syaitan. Makhluk itu bernama kematian. Tuan-tuan, mati itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang apabila mati itu dikenakan kepada tubuh seseorang, maka tidak bernafaslah tubuh dia, maka keluarlah roh daripada tubuh orang itu. Mati ni makhluk. Saya nak bagi tuan-tuan mudah faham. Angin itu makhluk, masa itu makhluk, kegembiraan itu juga makhluk, kesedihan itu juga makhluk. Tuan-tuan, tenang, makhluk. Boleh dilihat kau ustaz satu hari nanti? Ya, boleh dilihat makhluk yang bernama ketenangan. Boleh dilihat kau ustaz satu hari nanti makhluk yang bernama kesedihan? Ya, satu hari nanti tuan-tuan dan saya boleh tengok makhluk yang bernama kesenangan dan kesedihan, ketenangan dan kesedihan. Satu hari sahabat baca Quran, turun makhluk ni sehingga kuda dia tak boleh duduk diam. Akhirnya bila dia berhenti, kuda dia pun berhenti. Bila dia baca, makhluk tu turun daripada langit, dan kuda dia bertindak liar sampai hampir memudaratkan dia. Lalu dia pun berhenti dan pergi jumpa dengan Nabi. Sahabat ni Usaid bin Hudayr nama dia, radhiyallahu anhu.
Bila dia tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, sekian makhluk apakah itu? Nabi sebut tilkas sakinah, itulah makhluk yang bernama ketenangan. Seandainya kamu terus membaca surah itu, nescaya seluruh penduduk Madinah akan melihat makhluk itu. Dia makhluk. Kematian juga makhluk. Allah panggil kematian di mahsyar, bersaksikan seluruh makhluk yang berada di mahsyar, lalu dibunuh kematian. Dengan sebab itu, semua orang yang masuk syurga kekal selama-lamanya, dan semua orang yang dibakar, dipotong di dalam api neraka, mereka juga kekal selama-lamanya, tidak mati-mati lagi. Allah panggil kematian lalu dibunuh kematian. Subhanallah. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak dikurang pun azab kepada mereka, tak kurang. Ini cerita neraka. Apabila dibunuh makhluk yang bernama kematian, maka berdirilah seorang malaikat memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga, khulud, kekallah kalian selama-lamanya. Tuan-tuan bayang macam mana perasaan waktu tu. Alhamdulillah ahli syurga. Macam mana ahli neraka waktu tu? Kemudian malaikat pun sebut satu lagi laungan, ya ahlan nar khulud, walau wahai ahli neraka, kalian juga kekal di neraka. Silakan. Sebelah. Habis. Yang neraka masuk neraka, yang syurga masuk syurga. Selepas ditimbang, kita ke Kautsar, ataupun dalam hadis sahih disebut haudun nabi. Haud ialah satu telaga. Tuan-tuan jangan bayang telaga di belakang rumah kita, yang tu kecil. Telaga Rasulullah, cawannya sahaja sebanyak bintang di langit. Selepas ditimbang, kita akan mula rehat, mula senyum, mula berkata-kata di telaga. Sebab di situ kita jumpa ahli keluarga, di situ kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi bila bertemu dengan sahabat, Nabi nak lepaskan sahabat pergi ke medan peperangan, Nabi akan sebut, jangan takut, jangan risau, sekiranya kalian syahid, fa inna mau'idana al-haud, tempat pertemuan, perjanjian, appointment kita nanti ialah di telaga Haud. Kita jumpa di Haud, kata Nabi. Sebab di mahsyar orang tak bercakap. Di mahsyar orang sedang melihat dan takut, sedang melihat seorang demi seorang ditimbang. Habis timbang, baru orang mula senyum dan mula bercakap di Haud. Minum, kemudian naik sirat, kemudian masuk syurga. Samakah ustaz tempoh masa orang masuk syurga? Tak sama. Ada satu orang kawan baik masuk syurga, orang miskin. Kawan baik dia orang kaya. Dua-dua ke masjid, dua-dua pergi umrah sekali, dua-dua ke khatam Quran sekali Ramadan, dua-dua qiyam sekali. Tetapi yang seorang ini soleh yang miskin, yang seorang lagi soleh yang kaya. Lalu masuk syurga kawan yang soleh miskin tadi. Tahun pertama mencari dia kawan dia, tahun kedua cari dia kawan dia, tahun ketiga cari dia kawan dia, sehinggalah 500 tahun jarak baru ketemu dengan kawan dia soleh yang kaya. Aku ingatkan kamu sudah ke neraka Allah. Maka berkata si kaya yang soleh tadi, yang melambatkan aku ialah apabila ditimbang satu persatu harta aku yang banyak. Tak lama tuan, 500 tahun jarak.
Sebab tu tuan-tuan, yang masuk syurga ni tak sama. Tak sama. Ada orang masuk 1983, ada orang masuk tahun 2043. Contoh nak pergi faham. Ada orang masuk tahun 30, tahun 3080. Berbeza. Banyak ustaz orang miskin, ya, qumtu ala babil jannah, aku pernah berdiri di hadapan pintu syurga. Yang ni Allah tunjuk kepada Rasulullah mukjizat. Fa idza ammatu man yadkhuluhal masakin, aku mendapati majoriti penduduk syurga adalah di kalangan orang-orang miskin. Majoriti. Hati-hati orang kaya, kuota kalian sedikit. Oh, kata macam dia ahli syurga. Bukan. Saya pun risau, kita semua risau. Orang kaya kena lebih risau. Sebab Nabi sebut berulang kali dalam hadis yang sahih. Berulang kali, ada 2 hadis. Ittala'tu ala ahlil jannah, aku melihat. Yang hadis pertama tadi Nabi sebut aku berdiri depan pintu syurga. Allah tunjuk orang yang masuk. Nabi kata majoriti adalah orang masakin, orang miskin. Hadis kedua Nabi sebut aku melihat penduduk syurga. Nabi masuk dan melihat. Fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Yang ni matan kedua. Maka aku mendapati kebanyakan penduduknya di kalangan fuqara. Hati-hati orang yang duit banyak. Sebab bila dia duit banyak, dia boleh buat apa saja. Dia boleh beli bila masa saja arak yang dia nak. Dia boleh tidur dengan mana-mana saja wanita yang dia nak. Duit dia ada. Hati-hati orang yang diberikan kelebihan harta. Habis tuan-tuan, semua dah masuk syurga. Ada orang-orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka, tapi ada iman. Yang ni pun tuan-tuan pernah dengar. Orang-orang Islam yang dosanya banyak ketika ditimbang lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ada? Yang ni disebut oleh jumhur ulama kita. Mereka orang beriman, tak pernah syirikkan Allah. Iman masih berbaki dalam diri mereka. Hati-hati tuan-tuan, iman. Mahalnya iman. Tapi masuk neraka. Dibakar, ada hari ada tahun 500 tahun dipotong lidahnya, ada 300 tahun dihempakkan batu ke kepalanya, ada berapa ratus tahun. Sebab neraka dia punya siksaan tak sama. Tuan-tuan, ada orang dibakar sampai ke buku lalinya sahaja. Tapak kaki sampai buku lali. Ada orang dibakar sehingga lututnya. Ada orang dibakar sehingga pinggangnya. Ada orang dibakar sehingga lehernya. Dan ada orang berenang-renang di dalam lautan api. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Akhirnya Allah keluarkan arahan kepada para malaikat. Ini dah ramai dah masuk syurga, lama dah. Allah Ta'ala kata, lihat di dalam neraka, kalau ada di kalangan mereka yang berbaki iman. Dia Islam, dia tidak pernah mensyirikkan Allah, tak pernah pertikaikan hukum hakam Allah, tak pernah mempersendakan Allah dan Rasulnya. Keluarkan dia. Lalu kata para malaikat, ya Allah, ada berbaki iman dia dan jumlah kebaikan yang dia buat, ya Allah, tidak lebih daripada sebesar zarrah. Zarrah ni tuan-tuan ambil seketul pasir. Seketul pasir, zarrah itu tuan-tuan bahagikan 1000. Pasir itu tuan-tuan bahagikan 1000, itu zarrah. Zarrah ialah yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Atom atau proton. Itu zarrah yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Seketul pasir tu tuan-tuan pecahkan 1000, itu zarrah. Ya Allah, ada yang berbaki di dalam neraka-Mu
Mereka-mereka yang berbaki iman kepadamu, yang berbaki la ilaha illallah, tetapi kebaikan dia tak lebih daripada sebesar zarah. Allah Ta'ala kata akhrijuh, keluarkan mereka. Subhanallah, keluarkan mereka. Tuan-tuan pun kata selamat ustaz, boleh juga masuk syurga. Dia lah ingat 3 hari ke duduk dalam tu. Tuan-tuan ingat ada yang duduk 3 hari. Tu yang keluar tu tak berapa juta tahun duduk dalam tu. Sehinggalah manusia terakhir keluar daripada neraka Allah. Terakhir. Ini saya juga pernah sebut di sini. Pernah ke tak? Pernah. Manusia terakhir. Subhanallah. Tuan-tuan, di dalam hadis sahih yang lebih daripada 5 bilangan hadis itu, dia punya turuq dia, sanad dia, periwayatan dia, berkali-kali Nabi ceritakan kepada para sahabat, lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, dia keluar, memanjat keluar. Kadangkala api neraka masih menyambar-nyambar lelaki itu. Tasfa'uhun naru marrah. Nabi sebutlah hadis tu. Kenapa saya sebut kataan panjat? Sebab neraka itu rupa fizikalnya ialah dia bergaung. Neraka dia dalam bergaung. Kedalamannya ialah kalau malaikat baling batu daripada atas, selepas ribuan tahun batu itu akan sampai ke landasan di bawah, lantai di bawah. Kalau macam tu gelap lah ustaz. Memang gelap. Tu cerita neraka tuan. Tu another 2 hours. Tu 2 jam lain pula. Lelaki ni dia adalah makhluk terakhir keluar daripada neraka. Kata Rasulullah, aku kenal namanya dan aku lihat mukanya. Adakah dia sahabat? Bukan. Allah tunjuk kepada Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi. Subhanallah. Kata Rasulullah, aku tengok mukanya, aku tahu namanya. Laki ni. Tuan-tuan jangan berdoa untuk jadi laki tu. Dia yang last tuan-tuan. Yang last tuan-tuan bayang tengok. Bukan ribu-ribu punya duduk dalam neraka ni. Yang ni bukan ribu ni. Yang ni main juta ni. Ni main juta tahun ni. Ini yang last ni. Dia lelaki terakhir. Kadang-kala api neraka menyambar-nyambar. Lalu mengelak dia. Alhamdulillahillazi najjani minki, dia kata. Ini hadis Nabi. Ini tu saya sebut sebutan Rasulullah ayat tadi. Nabi ceritakan. Lagi tu kata alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada kamu. Waktu api tu duduk sambar dia lagi. Lalu dia pun keluar. Naik sirat. Sirat tetap kena naik. Sirat tetap kena lintas. Semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas sirat. Dia pun naik sirat. Kata Rasulullah, yamshi marrah wa yahbu marrah. Kadang berjalan, kadang merangkak, kadang meniarap dia bawah. Akhirnya sampai. Bukan masuk syurga. Depan pintu syurga. Jauh lagi. Luas. Syurga luas lah. Pintunya di sana. Bila sampai melepasi neraka Jahannam, sebab sirat dibentangkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Titian sirat yang panjang dia berapa puluh ribu kilometer tu. Wallahu a'lam, titian sirat yang panjangnya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu kilometer. Sebab apa saya berani sebut berapa ratus ribu kilometer? Sebab ada hadis, ketika seseorang sedang berjalan di atas titian sirat, dia bau wangi-wangian daripada syurga. Dia ingat dekat. Kata Rasulullah, wangi-wangian itu dihidu 500 tahun sebelum sampai. Macam dongeng ya. Dongeng tak dongeng, sila mati dulu. Dongeng tak dongeng,
tengok wajah malaikat maut dulu hari pertama kematian, baru dapat tahu dongeng tak dongeng. 500 tahun sebelum sampai bau wangi. Padahal lelaki terakhir ini adalah manusia termiskin di dalam syurga Allah. Kedudukan dia paling last sekali. Kita kata kalau hari ini rumah PPRT lah, rumah yang hak 2 bilik tu, wala manusia dunia, susah. Gaji 300 sebulan, rumah yang 2 bilik satu ruang tamu tu kecil je. Gaji 300 setengah. Paling susah. Ni lelaki ni. Tu kalau nisbah dunia. Bila dia sampai, dia tengok bukan dalam syurga, luar pintu syurga, luar. Sebuah pohon yang begitu rendang, dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menyambut lelaki tu. Allah sambut. Siapa tuan-tuan yang Allah sambut itu siapa? Manusia yang paling bawah kedudukannya dalam syurga. Maksudnya kalau yang lain Ustaz, kalau yang lain lebih disambut oleh Allah. Dia datang, disambut oleh Allah. Lalu dia kata, ya Allah, perbualan ketika itu bukan dengan malaikat. Perbualan ketika itu dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu? Pohon yang rendang tu. Tuan-tuan lama duduk dalam api, nampak pohon depan pintu syurga pun seronok dah. Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu, dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir, sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Wahai anak Adam, kata Allah, adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada itu? Fa'ahadallah alla yas'alallaha ghairaha. Dia pun berjanji, ya Allah, aku berjanji aku tak minta dah. Dia berjanji. Lalu Allah izinkan lelaki ni untuk berada di bawah pohon itu, bernaung di bawah teduhan pokok tadi, dan minum dengan air tadi. Dia pun pergi teduh minum. Bila sampai di situ, dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar. Oh, silap, dia kata. Manusia, perangai manusia, dia minta dengan Allah, ya Allah, kalau dapat gaji 2,000, insya-Allah boleh pergi kuliah. Sempat pergi kuliah sekarang, nak kena berniaga benda lain, ya Allah. Allah makbulkan permintaan dia, bagi gaji dia 2,000. Kuliah tak sampai juga. Nipu. Dan ketika dia mohon dengan Allah, Allah dengar permohonan dia, Allah makbul permohonan dia. Dia kata, ya Allah, barang mahal, lepas buat cukai lain pula, tak cukup juga. Kalau 2,500, insya-Allah seminggu sekali boleh pergi kuliah, ya Allah, insya-Allah boleh pergi i'tikaf seminggu sekali, boleh pergi kuliah tuntut ilmu agama. Allah bagi dekat dia, tambah lagi gaji dia. Setelah Allah tambah, tak datang juga masjid, tak ada juga i'tikaf, tak ada juga sentuhan tangan dia kepada kalamullah, tak baca juga Quran. Dia bohong lagi Allah, dia khianati lagi Allah. Tuan-tuan, sampai depan syurga manusia perangai dia macam tu. Bila dia nampak pohon yang kedua, dia kata, ya Allah, boleh tak saya nak pergi ke pohon kedua yang lebih rendang itu? Perangai manusia sampai depan syurga buat perangai. Hadis ni hadis sahih. Bila dia minta kali kedua, Allah pun tanya kepada dia, ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain? Diam. Panggil orang jahat, orang salah, tunjuk kepala, diam. Salah tak? Salah.
Tapi dengan siapa dia minta? Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Dia kenal Tuhan dia Maha Pengampun. Jallat azamatu Rabbina. Dia kenal Allah itu siapa. Lepas tu dia pergi yang kedua, sampai dia di pohon yang kedua, dia tengok depan pintu syurga pohon yang lebih besar daripada pohon pertama dan pohon yang kedua. Seperti mana biasa perangai manusia yang tak pernah malu, seperti mana biasa perangai manusia yang suka khianat janji dengan Allah. Tuan-tuan, waktu tu juga dia kata, ya Allah, boleh tak nak pohon yang tu? Last dia kata. Ni orang panggil mohong hidup-hidup lah ni. Hak yang orang duk sebut mohong hidup-hidup ni, ini. Mohong apa? Lebong. Hak yang lebong ni. Subhanallah, dalam hari yang sama dah minta bendaan pertama, minta bendaan kedua, sampai yang kedua dia tengok di depan pintu syurga, betul-betul depan pintu syurga, pohon yang lebih besar, sungai yang lebih besar. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak last? Allah Ta'ala kata, ya bna Adam, abdi, hamba aku, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia. Tak cakap. Orang salah. Tak cakap. Tunduk dia. Allah Maha menyayangi. Yang inilah yang kita duk sebut setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Penyayang. Cuma sahaja kita belum melihat Allah. Allah begitu merindui makhluk yang bernama manusia. Allah begitu menyayangi makhluk yang bernama manusia. Kerana mereka adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah, manusia. Bila dia minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata pergi, pergi. Dia pun pergi duduk depan pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, ada apa tuan? Nampak dalam syurga. Bila nampak dalam syurga, dia pun minta. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? Manusia, subhanallah, Allah izinkan dia masuk dalam. Lalu setiap orang bila dia masuk syurga, kata Rasulullah, dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi. Syurga kan luas, istana kan banyak. Dalam syurga semua istana, tak ada rumah 2 tingkat. Dia tak ada rumah 2 tingkat 3 bilik. Dia semua adalah istana, rumah agam, istana yang besar. Setiap orang bila dia masuk syurga, dia tahu di mana syurganya. Nabi sebut lebih daripada dia kenal rumahnya di dunia. Tak payah beritahu. Laki ni masuk, dia pun pergi. Fawajadaha mal'ah, kata Nabi, dia mendapati syurga telah pun penuh. Dan sebenarnya Allah sengaja bagi dia nampak macam penuh. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan? Allah sedang bergurau dengan lelaki ni. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Tu saya baca teks dia tu, hadis sahih. Nabi sebut diperlihatkan di wajah, di matanya, diperlihatkan sengaja Allah tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah kata masih banyak, masuk. Dia pun masuk kali kedua, dia tengok rumah ni, istana ni ada orang. Dia pun keluar. Lalu Allah sebut, atadhkuru zamana alladhi kunta fihi. Bila dia keluar kali yang ketiga, Allah Ta'ala tanya dengan dia, adakah kamu ingat dulu waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu? Ingat tak dulu macam mana manusia mewah? Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Dia pun bayang. Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni, kata Allah, aku berikan kepada kamu sekali ganda dengan keadaan muka bumi aku. Satu bumi Allah Ta'ala bagi, satu bumi.
Aku berikan kepada kamu 2 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 3 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 4 kali ganda kekayaan bumi. Ketika Allah sebut asyrata ad'afid dunya, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi. Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Apa duk perli-perli macam ni ni? Dia ingat Allah perli dia, yang Allah bagi tu. Yang Allah bagi asyarata ad'afid dunya, 10 kali dunia kepada lelaki itu. Dia ingat Allah main-mainkan dia. Sampai dia hentikan perkataan Allah. Dia kata, kenapa pemainkan aku, perli-perli aku? Wa anta rabbul alamin, kamu Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, inni ala ma asya'u qadir. Sesungguhnya apa yang aku sebut itu, itulah pemberian aku kepada kamu. Dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku. Kata Rasulullah, itulah kedudukan lelaki yang paling akhir di dalam syurga, paling bawah. Dia pun masuk, jumpa bidadari dia, jumpa istana dia. Dia pun kata, ma u'tiya ahadun misla ma u'titu. Tak ada seorang pun dapat seperti mana yang aku dapat. Dia perasan kata dia yang paling elok. Ketika dia dah masuk dalam, dia masuk tengok rumah dia, tengok perabot dia apa semua daripada emas permata semua ni. Dia kata, ma u'tiya ahadun misla ma u'titu. Dia kata, Allah tak pernah bagi ke orang lain seperti mana yang aku dapat. Padahal dia yang paling bawah sekali, tuan-tuan. Kenapa manusia masih mengejar dunia yang kotor dan bangkai ini? Sebab tu tuan-tuan tengok tuan-tuan guru orang soleh, dia tak teringin dengan dunia ni, tak teringin. Kan kamu nak berebut 30-40 ribu duit pusaka, ambil semua. Lepas 3 tahun 4 tahun duit tu akan berakhir. Kamu nak semua 20 relung 40 hektar tanah yang ditinggalkan oleh mak ayah, kamu ambil. Lepas 20 tahun 30 tahun tanah itu akan berakhir. Orang soleh maka masuk dalam syurga. Semua orang bila masuk, langkah kaki masuk syurga, orang pertama yang ketuk pintu syurga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pegang tombol pintu syurga tu daripada permata merah, kalau tak silap saya, hadis yang saya ingat, tombol tu permata merah, lalu diketuk pintu syurga. Malaikat yang jaga tengok, tanya siapa? Muhammad. Bika umirtu ya Muhammad alla aftaha li ghairik. Wahai Muhammad, Allah tinggalkan pesanan bahawa manusia pertama yang mesti langkah menjejakkan kaki ke dalam syurga mestilah kamu, Muhammad ibn Abdullah. Bila Nabi ketuk, baru malaikat buka. Ketika itulah pintu syurga mula dibuka. Ada syurga Ma'wa, ada syurga Darussalam, ada syurga Naim. Adakah setiap orang masuk syurga yang sama? Tidak. Setiap orang masuk ke tingkatan-tingkatan dan syurga-syurga yang berbeza. Ada syurga nama syurga Aden. Allah Ta'ala cipta syurga Aden. Malaikat Jibril masuk ke dalam syurga Aden, bersiar-siar selama ribuan tahun dalam syurga Aden. 1/4 pun belum dihabisi oleh Malaikat Jibril. Terbang dia Aden. Ketika Allah cipta syurga Aden, Allah Ta'ala kata, antiqi, bercakaplah kamu wahai syurga Aden. Adnan orang panggil, orang Melayu panggil. Dia pun bercakap perkataan yang pertama, qad aflahal mu'minun.
Berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa? Yang apabila salat, mereka khusyuk dalam salat mereka. Khusyuk. Ciri ahli syurga. Pintunya banyak. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu taubat, ada pintu rahmat. Ada orang Allah bagi kepada dia buah hati dia solat. Dia suka solat. Qurannya kurang, sedekahnya kurang, bersedekah tapi kurang. Dia sangat suka solat. Tuan-tuan, dia masuk melalui pintu solat. Bila orang-orang yang masuk pintu solat ni habis, pintu itu akan ditutup dan tidak akan dibuka buat selama-lamanya. Ada orang buah hati dia, penyejuk hati dia puasa. Tuan-tuan, saya pernah jumpa di Kedah, ada seorang, dia puasa sepanjang tahun kecuali 2 hari sahaja, kecuali beberapa hari yang diharamkan, seperti raya puasa, raya haji. Sepanjang tahun puasa jangan larang dia jangan siapa pun larang dia. Buatlah kenduri macam mana pun, siapa yang panggil, hidangan apa pun yang diberikan, puasa atau tak puasa, mesti puasa. Ada satu pintu namanya Rayyan. Kata Rasulullah, yang akan masuk ke dalam pintu ni ialah orang-orang yang rajin berpuasa. Sahabat Nabi yang rajin berpuasa mendapat ranking kedua selepas Rasulullah, namanya Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah. Nah, kalau musim panas, semua sahabat tidak berpuasa. Kata Abdullah, aku melihat seorang saja yang berpuasa, Rasulullah dan aku. Kata Rasulullah, apabila mereka masuk ke dalam pintu ni, selesai orang-orang yang masuk dengan dalam pintu Rayyan, orang yang berpuasa, Allah akan tutup dan tidak buka lagi buat selama-lamanya. Ada orang dia masuk dalam syurga, gaji bulanannya, pendapatan bulanannya 1 juta. Ada orang pendapatan bulanannya 2 juta. Ada orang pendapatan bulanannya 18 juta. Di dunia ada tak, tuan-tuan? Ada. Yang sampai sebulan 1 juta, sebulan 2 juta, ada. Sebulan 5 juta pun ada di dunia. Kita yang 1,600 ni, 1,600 ni kita kata betul ke? Sampai 5 juta. Balik Google, orang Malaysia 10 yang terkaya di Malaysia, tengok gaji bulanan mereka berapa. 10 yang terkaya di Malaysia, gaji bulanan mereka mencecah 3 juta sebulan. Sama penduduk syurga, begitulah setiap orang daripada mereka adalah mewah, dan kemewahan mereka tak sama di antara satu sama lain. Sebab apa tak sama? Sebab hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini hari Khamis, siapa yang baca Quran 1 juzuk? Siapa yang baca Quran 10 muka? Siapa yang baca Quran 3 muka? Tak sama. Ada orang tak baca langsung Quran. Ada orang hari ini dia bersedekah RM100. Ada orang hari ini dia bersedekah RM5. Dan ada orang setahun ini dia tak pernah bersedekah. Kuliah datang, kedekut apa orang panggil? Kupik. Ada, tuan-tuan, setiap kali makan mesti dia tak bayar. Bukan mesti dia bayar, mesti dia yang tak bayar. Mesti dia yang paling senang. Tak pernah tengok dia bayar. Tak bersedekah dia. Subhanallah. Tapi zakat dia keluarkan, semayang dia tak tinggal, nafkah untuk anak isteri tak pernah dia tinggalkan. Masuk syurga dia. Samakah pahala dia dengan seorang yang lengkap, yang bersedekah, semayang dan sebagainya? Tak sama. Okey, kemudian bila masuk, Allah Ta'ala pun ubah. Setiap orang bila masuk ke dalam syurga, Allah pun ubah rupa parasnya. Ketinggian dia 60 hasta, sama tinggi dengan Nabi Adam AS. Semua ahli syurga kau ustaz? Ya, ke semua ahli syurga 60 hasta. Kerana syurga itu maha luas.
Kalau Jibril dengan 600 sayap berlegar-legar di dalam syurga ratusan tahun tak habis. Kita berapa sayap? Kita tak ada sayap, 60 hasta. Kata Nabi SAW, setiap orang diberikan kenderaan seperti kuda, dicipta oleh Allah min yaqutatin hamra. Kuda itu dibuat daripada berlian merah dan dia boleh bawa kamu terbang ke mana saja yang kamu nak. Semua kehendak manusia di atas muka bumi diberikan oleh Allah dalam syurga. Semua. Kesemua kehendak saya dan kita semua di atas muka bumi Allah bagi dalam syurga. Tuan-tuan, kita suka apa? Kalau boleh sonok dah, ada satu jet satu atas rumah. Cemuih dah ustaz nak kereta dengan minyak, dengan tol, dengan jam, jalan berlubang. Kalau ada yang boleh terbang lah ustaz, kan, helikopter tak apa dah ustaz, satu. Allah berikan kenderaan kamu di dalam syurga, kesemuanya terbang. Kerana terbang itu laju, kerana terbang itu indah. Indah tak tuan-tuan tengok di atas? Indah. Subhanallah. Apa Allah bagi dalam syurga? Makan. Semua penduduk syurga adalah raja dan sultan. Semua. Kesemua penduduk syurga adalah raja dan sultan, setiap orang. Innar rajula min ahlil jannah, tiap-tiap lelaki di dalam syurga diberikan oleh Allah kekuatan 100 orang lelaki. 100. Kali ya. Semua pakat kali dah tu. 100 kekuatan apa ustaz? 100 kekuatan lelaki di dalam makannya, di dalam minumnya, di dalam syahwatnya dan di dalam jimaknya. Hadis sahih. Orang lelaki paling suka apa? Paling suka nombor 1, jimak. Tak boleh bertipu. Umur 60 pun jangan semawa, jangan pelawar kat dia. Kahwin. Dia buat senyum tunduk. Tapi nak. Orang perempuan tak mau dah. 50, 60 dia tak mau dah syahwat ni. Tapi kalau bagi korel dia mau lagi. Bagi gelang emas mau lagi. Orang lelaki 60 dia mau lagi. Maka Allah SWT bagi kepada orang lelaki-lelaki kekuatan 100 orang lelaki, kekuatan untuk makan, kekuatan untuk minum, kekuatan syahwat dan kekuatan jima. Maka kejarlah akhirat, tinggalkan dunia. Utamakan akhirat, tinggalkan dunia. Dahulukan akhirat dan redha Allah, tinggal dunia ni. Sebab Allah sedia yang dunia tu, yang akhirat tu sedia banyak. Allah sedia banyak yang akhirat. Rugi dan bodoh sangatlah mereka yang kejar dunia ni. Ni malam ni kita dengar ni baru kita faham. Setiap yang nak masuk dalam syurga, dia bawa pas. Dia ada pas, kad dia, kad. Mesti kena bawa kad tu untuk masuk dalam syurga. Di atas kad itu ditulis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, ini tuan-tuan. Di atas kad itu ditulis dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadza kitabun minallah, ini adalah pas rasmi dari Allah. Li fulan ibni fulan, untuk fulan bin fulan. Nama yang mana tuan-tuan? Nama yang tuan-tuan malam ni. Allahu Akbar. Malaikat akan serahkan setiap orang ahli syurga, dia ada pas dia. Tempat tu tempat hebat. Bukan semua orang boleh masuk syurga ni. Dia kan ada pas rasmi. Pas masuk itu ditulis dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah pas masuk daripada Allah. Untuk fulan bin fulan, adkhiluhu jannatan aliyah. Atas kad tu tulis, masukkan dia ke dalam syurga yang tinggi.
Sebab syurga ni dia tinggi. Lagi hebat orang itu redha dia dengan Allah, Allah redha dengan dia, lagi tinggi kedudukan dia. Di atas setiap kad itu dituliskan masukkan dia ke dalam syurga yang sifatnya tinggi. Qutufuha daniyah, ranting-rantingnya berdekatan. Benda apa ranting-rantingnya berdekatan tu? Ranting-ranting berdekatan ni setiap pohon dalam syurga. Buah-buahan di dalam syurga yang banyak, boleh dia ambil buah-buahan itu walaupun berada di atas katil-katil mereka. Tidur baring atas katil, nampak buah, maka dia teringin. Lalu dihulurkan tangannya, lalu turun ranting tu mendekati tangannya sehingga buah itu berada di dalam tangannya. Qutufuha daniyah ialah ayat yang Allah ceritakan di dalam Quran untuk bakal ahli syurga mengetahui begitulah mewahnya kehidupan syurga. Wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang begitu banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Jarang kita bahas tajuk ni. Keadaan yang ni baru buah syurga, tuan. Buah-buahan itu tidak pernah ada musim. Kita dunia ada musim, banyak buah ada musim. Dalam syurga la maqtu'ah bermaksud tidak ada musim, wala mamnu'ah. Kamu berjalanlah di mana pun di atas bumi syurga, mana-mana buah yang kamu nampak boleh makan. Allah ubah rupa parah kita menjadi elok. Trademark syurga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Siapa-siapa saja bila melangkah kaki kanan dan kiri masuk syurga, mintalah apa sahaja, beranganlah apa sahaja, idamkanlah apa sahaja dan bagaimana sahaja yang kamu nak. Minta, Allah akan sedia. Dia berasa nak makan ni, makan. Dia berasa nak tengok ni, tengok. Ya Allah, teringin anak sebab dulu duduk di dunia tak ada anak, ya Allah, kata Rasulullah. Ni tuan-tuan, Allah pun sebut, Nabi bagi tahu orang-orang yang tidak ada anak, kalau dia teringinkan anak, dia boleh bersama dengan isteri ataupun bidadarinya, kemudian boleh mendapatkan anak. Kerana unwanul jannah, trademark dalam syurga, siapa-siapa saja yang masuk syurga, dia adalah sultan dan dia adalah raja. Dia boleh minta apa saja yang terlintas di hati dia. Ada seorang petani masuk syurga. Yang ini bukan saya buat contoh, Rasulullah yang datangkan cerita ini. Seorang petani masuk syurga, lalu menghadap Allah, ya Allah, boleh tak izinkan aku untuk kembali bertani? Allah SWT yang maha mengetahui, wahai hambaku, bukankah kamu dapat semua yang kamu nak dalam syurga? Dia kata ya, tapi teringat dulu, sebab dulu buat sawah padi daripada umur 14, ayah saya ajar. Contoh ni, saya buat contoh pada lelaki ni. Yang lelaki petani ni adalah kisah benar. Dulu sebab dia bertani daripada kecil, daripada umur 10, daripada umur 14, kalau di Kedah dia panggil bendang. Kami orang bendang lah, kan? Di Kedah bendang ni, ayah-ayah akan ajak untuk semualah kerja serak, bawa kubota tu. Tuan-tuan panggil apa saya tak tahulah, kan? Daripada kecil ni sampai boleh buat bendang sendiri. Umur 16, umur 15 dah boleh buat bendang sendiri. Daripada awal sampai habis. Tuan-tuan, ada orang daripada umur 14 sampai 50, 60 tahun. Lalu masuk syurga, teringat dia dengan kerja sawah dia, teringat dia dengan kerja ladang dia. Dia kata, ya Allah, boleh tak bagi can, teringin nak buat kerja lama dulu. Bukankah kamu dapat semua yang kamu nak atas dalam syurga ni? Dia kata, ya, tapi teringin, boleh tak ya Allah? Maka sifat dalam syurga, kita boleh dapat apa saja yang kita nak. Allah izinkan, pergi.
Lalu dia pun cari tanah yang kosong, kawasan yang kosong, bajak dia tanah apa semua. Lalu dia pun baling benih. Bila dia baling benih, masuk benih, tak dan dia balik, benih pun besar. Tak sempat balik tuan, pun tak habis juga. Letak membesar benih tu. Dah syurga, buat macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana yang tuan-tuan tengok kehidupan dunia, ada makan, ada minum, ada membeli belah, ada berjalan-jalan, ada bermewah, ada jima, ada duduk dengan keluarga, ada seronok, ada bersembang. Begitulah kehidupan di dalam syurga. Akan tetapi di dalam syurga, kesemua orang sihat selama-lamanya, kesemua orang kaya selama-lamanya, kesemua orang mulia selama-lamanya, kesemua orang raja selama-lamanya. Itu beza dia. Boleh ziarah di antara satu sama lain. Kita duduk satu hari dengan kawan-kawan kita, kita pun sebut, Haji Ahmad mana Haji Ahmad? Lama dah ni kita duduk dalam syurga ni, dah lama dah tak nampak Haji Ahmad. Kawan nak 3-4 orang ni kata Haji Ahmad duduk dalam neraka. Contoh, tuan-tuan, keempat-empat ni sedih, 4 kawan ni. Bukankah dulu Haji Ahmad sekali dengan kita di masjid? Bukankah dulu Haji Ahmad yang sediakan makan untuk orang buka puasa sepanjang Ramadan berbelas-belas tahun? Bukankah dulu kita dengan dia yang khatam Quran? Lalu 4 orang ni sedih. Ni cerita, ini yang Nabi sebut. Bila sedih, mereka pun minta dengan Allah, ya Allah, izinkan kami keluarkan kawan kami, kerana dulu dia bersama-sama dengan kami mentaatimu, ya Allah. Tapi dia ada satu dosa yang dia buat orang tak tahu, yang membuatkan dia terjerumus ke dalam neraka Allah wal-a'yadzubillah. Ada tak tuan-tuan? Ada. Yang lain dia okey, bukan dia hipokrit, bukan dia munafik, dia betul-betul beribadah kepada Allah. Ada tuan-tuan. Tapi dia ada satu dosa, dia tak boleh tinggal. Dia tak boleh tinggal dosa tu. Kelemahan iman dia, di situ bocor iman dia, lalu dia masuk neraka. Maka kawan-kawan dia kata, ya Allah, kegembiraan kami tidak sempurna, sebab kawan kami ni dulu berjuang dengan kami, ya Allah, berpuluh tahun mengimarahkan rumahmu, ya Allah, izinkan kami bagi syafaat. Allah Ta'ala kata, aku izinkan. Lalu kawan-kawan yang 3-4 orang ni pergi ke neraka, sebab ahli syurga boleh ziarah ahli neraka. Sampai di neraka, mereka pun tengok, beritahu kepada malaikat, Allah telah mengizinkan kami untuk mengeluarkan fulan bin fulan dengan syafaat kami. Lalu malaikat pun cari Ahmad bin Ismail tadi, jumpa dia sedang disiksa, lalu dikeluarkan dia. Bila dia diangkat, keseluruhan penduduk neraka lain tengok, lalu kesemuanya bising, kenapa dia dikeluarkan? Siapa syafaatkan dia? Ayah dia Rasul? Tidak. Ayah dia Siddiqin? Tidak. Anaknya syuhada? Tidak. Abangnya penghafal Quran? Tidak. Tetapi yang mengeluarkan dia ialah kawan-kawan dia yang soleh. Waktu tu penduduk neraka sebut, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Rugi kita. Penduduk neraka lain bila tengok keluar tu, dia kata rugi kita. Kita tak ada yang membantu dan kita tidak ada kawan-kawan yang soleh. Tuan-tuan, banyakkan kawan-kawan yang soleh. Satu hari dijemput dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup macam biasa, tuan-tuan, ada yang syurga khuld, ada yang syurga naim, ada yang syurga ma'wa. Yang bawah tak boleh ziarah yang atas. Ini rugi, rugi. Subhanallah. Yang di atas boleh ziarah yang syurga bawah. Sebab tu sahabat yang tadi saya cerita, sahabat yang sedih tadi,
Dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berada di syurga bawah, tak boleh tengok dah kamu. Tuan-tuan, yang atas boleh ziarah yang bawah. Maka dengan sebab itu penduduk syurga juga tetap akan menyesal. Apa sesalan mereka? Kalaulah dulu aku tambah ibadah aku membaca Quran, nescaya aku akan duduk tingkat atas. Kalaulah dulu tabung Jumaat yang aku selalu tiap-tiap minggu masukkan 5, aku masukkan 10, aku akan berada di tingkat atas. Yang masukkan 10 kata apa? Kalaulah dulu tabung Jumaat yang aku masukkan 10, aku masukkan 20, aku akan berada di tingkat yang lebih atas. Setiap yang tingkat itu menyesal sebab tak tambah amal ibadah. Menyesal tak tambah amal ibadah, rugi. Tapi dah mewah dah. Dapat jemputan. Semua penduduk syurga berhimpun. Macam ni, tuan-tuan bayangkan penduduk syurga berapa bilion wallahu alam berhimpun di satu tempat yang tak pernah mereka pergi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan kepada mereka. Berhimpun, lalu Allah Taala tanya kepada mereka, maukah kalian aku tambahkan nikmat kepada kalian? Penduduk syurga bertanya, ya Allah, bukankah kami telah diberikan pelbagai nikmat? Kami muda selama-lamanya, kami sihat selama-lamanya, kami tenang selama-lamanya, kami kaya selama-lamanya. Kami sudah berasa cukup dengan semua nikmat itu. Lalu kata Allah, ada dua lagi nikmat yang belum kalian rasakan. Yang pertama kata Allah, aku redha kepada kalian selama-lamanya. Dan yang kedua, fayukshaful hijab, dibuka hijab. Lalu penduduk syurga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah. Apabila penduduk syurga melihat Allah, Nabi waktu duduk dengan sahabat satu malam, bulan mengambang, Nabi tengok bulan mengambang, Nabi sebut kat sahabat, kamu nampak tak bulan ni? Sahabat kata nampak. Ada nampak samar-samar kan, nampak sebiji bulan yang terang? Sahabat sebut sebiji bulan yang terang. Nabi kata begitulah kalian akan melihat Tuhan kalian. Dari segi apa? Dari segi nampak. Bukan nampak dengan mata, tapi nampak jelas. Saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Tapi Rasulullah nak bagi tahu, kata kalian akan melihat Allah. Tengok dengan jelas. Maka duduk dalam syurga, Allah Ta'ala pun panggil semua. Ketika itu dibuka hijab, ke semua kita melihat Allah, insya-Allah. Bila tengok Allah, ke semua sujud kepada Allah. Ke semua tunduk, jatuh sujud kepada Allah. Tak boleh tahan dah, semua sujud. Lalu Allah SWT arahkan untuk diangkat. Kenapa? Kerana tidak dibenarkan untuk beribadah di dalam syurga. Ya Allah, tuan-tuan, tak dibenarkan lagi berzakat dalam syurga, tak dibenarkan lagi haji dalam syurga, tiada lagi umrah dalam syurga, tak ada lagi salat dalam syurga. Ibadat tak ada. Syurga tempat untuk bermewah dan bersenang lenang. Pergi jalan, tempat luas. Duit kamu banyak, kamu sihat. Sekarang ni kadang sihat umur apa? Duit banyak umur 62. Memang dalam tabung haji ada 34,000, umur 62. Berjalan pergi masjid pun ketar-ketar dah lutut. Ni duk urut lutut dah jalan, baru 5 minit. Tak boleh jalan dah. Maka Allah tahu apa kehendak kamu. Allah bagi sihat selama-lamanya, Allah bagi kaya selama-lamanya. Pergi berjalan, pergi bermewah. Nak duduk dengan anak ke, nak duduk dengan siapa, silakan. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana di dalam dunia ni ada membeli belah, dalam syurga sama, tuan-tuan. Ada membeli belah, pergi
Nabi sebut setiap hari Jumaat. Membeli, balik. Bila balik, kata Rasulullah, muka semakin tampan. Orang rumah tengok, orang rumah kata, ish, lagi handsome ni balik ni. Lah tuan-tuan, kita di dunia ni pun, di dunia ini pun satu orang dia buat pembedahan satu, muka dia nampak hidung nampak macam lain ni, yang lain sama lagi. Dia buat pembedahan kedua, dia ubah lain pula. Dahi nampak macam luar, dia ubah sampai 5-6 kali. Elok. Begitulah ahli syurga, setiap kali pergi ke pasar balik elok, balik lagi tampan, balik lagi tampan. Subhanallah. Hadis yang terakhir untuk malam ini tentang ahli syurga ialah Nabi SAW sebut di mahsyar nanti Allah ambil satu orang yang paling mewah hidupnya sejak dilahirkan. Allah ambil satu orang yang paling mewah hidupnya sejak lahir sampai mati. Tuan-tuan bayanglah siapa pun. Lelaki ni memang wujud. Kehidupan dia mewah daripada lahir sampai mati, tak pernah rasa kesusahan. Dan dia ahli neraka. Dan dia ahli neraka. Allah ambil dia di mahsyar. Lalu Allah celupkan dia ke dalam neraka sesaat saja. Celup, angkat. Lalu Allah tanya dia, wahai lelaki, pernahkah kamu melalui satu masa dulu di dunia bahawa kamu hidup dalam keadaan yang mewah dan senang lenang? Dengan sekali celupan di dalam neraka itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, membuatkan lelaki ini lupa kepada 60 tahun kemewahan tersebut. Lalu dia jawab kepada Allah, la, wallahi, tidak, demi Allah, aku tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan sesaat pun kesenangan dan kemewahan. Hilang 60 tahun tuan-tuan, sekali celup je. Kalau duduk sehari, wal'iyadzubillah. Lalu di padang mahsyar juga Allah bawa satu orang yang paling celaka hidup, yang paling malang, bukan celaka, dia ahli syurga. Allah bawa satu orang yang paling miskin, yang paling malang sekali. Lahir cacat, miskin, lahir susah, lepas berkahwin pun hidup dia susah daripada lahir sampai mati, tapi dia ahli syurga. 60 tahun kesengsaraan dia rasa, Allah celupkan dia ke dalam syurga sesaat saja. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Allah celup sesaat saja, kemudian Allah tanya, kamu pernah rasa tak kesengsaraan dulu di dunia? Dia kata, la wallah, tidak, demi Allah, aku tak pernah rasa sedikit pun kesengsaraan. Lupa dia kesengsaraan 60 tahun di dunia, kerana satu saat dicelupkan ke dalam kemewahan dan redha di dalam syurga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mohonlah syurga kepada Allah, kejarlah syurga. Dan apabila kita mohon, maka mohonlah syurga Firdaus, kerana dia adalah syurga yang tertinggi. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redha dan syurga Allah. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekadar itu dulu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.